Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sekali lagi kita digemparkan dengan pendedahan berkait dengan dengan terbongkarnya uang simpanan dalam safe house berjumlah lebih 5 juta ringgit. Wow. Adakah Anda masih ingat tentang isu ini? Isu ini sekali lagi dibongkar di SPR, di Dewan Rakyat. SPRM masih siasat ahli politik terkait safe house Dewan Rakyat diberitahu. Siapakah yang terlibat dalam safe house ini? Anda masih ingat? Baiklah. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said berkata, siasatan telah siap namun kertas siasatan dikembalikan Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih menyiasat kes membabitkan ahli politik yang dikaitkan dengan safe house yang menjadi tempat simpanan wang berjumlah 5 juta ringgit. Dewan Rakyat diberitahu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said berkata, SPRM telah siap menjalankan siasatannya, namun kertas siasatan dikembalikan Timbalan Pendakwa Rakyat TPR untuk tindakan lanjut. SPRM dalam tindakan melaksanakan arahan tindakan lanjut tersebut, katanya dalam jawapan bertulis kepada Dewan Rakyat. Beliau berkata, undang-undang melarangnya daripada mendedahkan butiran siasatan sehingga individu terbabit dituduh di mahkamah. Azalina menjawab soalan Wong Chen, PH Subang yang bertanyakan sebab kelewatan untuk mendakwa individu berprofil tinggi, termasuk ahli politik yang didakwa terlibat dalam kes berkenan. SPRM pada Oktober lalu berkata, salah seorang suspek yang ditahan dalam siasatan telah mendedahkan safe house digunakan untuk menyimpan hasil rasuah. Kira-kira Singapura dolar 1,529 juta. Wang itu kemudiannya dirampas pihak berkuasa. Ahli politik itu dipercayai mengarahkan seorang ahli perniagaan menyimpan wang itu yang diberikan individu tidak dikenali di Pangsapuri di Kuala Lumpur. Wang itu disimpan untuk digunakan ahli politik terbabit dalam aktiviti politiknya dedah sumber SPRM. Sinar Harian melaporkan bekas eksekutif kanan Menteri Besar Selangor Incorporated, seorang daripada dua individu yang ditahan SPRM dalam siasatan ke atas konsensi perlombongan pasir diberikan anak syarikat cabang pelaburan negeri itu. Bekas eksekutif dan suspek kedua, seorang ahli perniagaan didakwa, mempunyai kaitan dengan seorang pemimpin pembangkang yang pernah mempunyai pengaruh politik di Selangor. Menjawab soalan tambahan Wong mengenai tempoh untuk suspek didakwa di mahkamah, Azalina berkata tiada tempoh yang ditetapkan. Beliau menambah tiada tempoh ditetapkan untuk menyiapkan siasatan. Tempoh masa yang diperlukan untuk menyelesaikan siasatan dan mengemukakan hasil siasatan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan pendakwaan bergantung kepada kompleksiti setiap kes tersebut, kata beliau lagi. Wah, akhirnya kita tahu siapakah orang yang bakal diheret di mahkamah ini. Anda sudah tahu? Cari dalam Google, Anda tahu siapa orangnya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini dan paling menggemparkan seluruh politik Malaysia. Ianya berkaitan dengan keputusan PRK Nenggiri. Adakah keputusan PRK Nenggiri ini dibatalkan ataupun tidak? Kerana ianya telah pun diadukan kepada Mahkamah dan Suruhanjaya Pilihan Raya. Saudara-saudara sekalian, hari ini Mahkamah memutuskan keputusan PRK Nenggiri sebagai kekal. Pastinya ini satu tamparan hebat, tamparan yang paling besar untuk Perikatan Nasional. Kerana Perikatan Nasional khususnya PAS mahu sangat nak merampas semula PRK ataupun mahu merampas semula
Dewan Undangan Negeri Nenggiri. Namun demikian, mereka hanya berputih mata. Mahkamah Sivil tidak akan mendengar permohonan saman bekas adun Nenggiri Muhammad Azizi Abu Naim untuk membatalkan keputusan pilihan raya kecil di Kelantan itu tahun lalu. Bagaimanapun Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini bersedia mendengar cabaran sivil bekas wakil rakyat itu berhubung isu pemberhentian keahliannya dalam bersatu. Hakim Rozmawar Rozain menolak permohonan bersatu dan permohonan Speaker Kelantan Muhammad Amar Abdullah untuk membatalkan saman pemula Azizi terhadap dividen. Dia hanya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk membatalkan saman terhadapnya. Pada Jun tahun lalu, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan mengisytiharkan kerusi itu kosong selepas dimaklumkan oleh Bersatu bahawa keahlian Azizi dihentikan. 2 bulan kemudian, pada 17 Ogos, pilihan raya kecil Nenggiri diadakan dengan calon UMNO Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri itu. Pada prosiding mahkamah terbuka hari ini, Rozmawar memutuskan Azizi tidak memilih untuk bertanding dalam pilihan raya kecil itu apabila Planatif berpeluang berbuat demikian. Hakim berkata, saman pemula bukan cara yang tepat untuk mencabar keputusan pilihan raya kecil. Kerana hanya petisyen pilihan raya adalah cara yang sesuai untuk memulakan cabaran sedemikian. Isu pilihan raya kecil akademik melainkan ada bukti penipuan. Di sini Planatif berhak bertanding tetapi dia tidak berbuat demikian, kata mereka. Kegagalannya untuk bertanding tanpa bukti penipuan menunjukkan bahawa tindakan melibatkan bahagian pilihan raya kecil adalah dipertikaikan. Dia tidak menyertai dalam pilihan raya negeri kecil, kata Zon Rozmawar. Bagaimanapun, Hakim berkata Mahkamah Sivil akan mendengar cabaran Azizi berhubung isu status keahlian bersatu kerana ia melibatkan hak perlembagaannya di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dalam tuntutan saman pemula itu, Azizi menegaskan pindaan kepada Fasal 10 Perlembagaan Bersatu yang menetapkan keahlian seseorang akan dihentikan jika dia menyokong saingan politik adalah tidak berperlembagaan. Hakim kemudian menetapkan 28 April untuk perbicaraan penuh. Azizi adalah salah seorang daripada 6 wakil rakyat bersatu yang keahlian mereka dalam parti pembangkang menjadi isu apabila mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim tahun lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini ramai orang yang menulis tentang kesihatan Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Bahkan ada yang sampai dicekup kerana menularkan perkara-perkara fitnah berkait dengan kesihatan Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Sanggup mereka melakukan perbuatan yang jahat seperti itu. Ada yang macam-macam lah mereka buat tentang kesihatan, tentang proses pemulihan Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Pada pendapat saya, orang-orang yang sanggup membuat fitnah, menyebar berita tak betul itu haruslah diajar sebaik mungkin supaya mereka serik. Bayangkan, Agong yang merupakan ketua negara kita pun dibuatkan oleh mereka menjadi bahan. Hari ini kita bergembira kerana keadaan kesihatan Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong kini dalam proses pemulihan yang sangat baik. Bahkan hari ini kita agak bersyukur, kerana Agong sudah menerima menghadap Anwar di Bahrain. Ini menunjukkan bahawa keadaan kedudukan kesihatan Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong adalah sangat baik dan pemulihannya berlaku dengan sangat cepat. Kerana bukanlah mudah untuk menerima menghadap Perdana Menteri yang ada dan itu pula dibuat di Bahrain. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bahrain hari ini. Menerusi catatan dalam Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Perdana Menteri mempersembahkan perkara-perkara berkaitan perkembangan semasa negara selain bertanyakan kabar kesihatan Seri Paduka Baginda pada pertemuan itu. Turut berangkat ialah Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Anwar tiba di Bahrain bagi lawatan rasmi atas jemputan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain Salman Hamad Al Khalifa. Semalam, Istana Negara memaklumkan Sultan Ibrahim selamat menjalani rawatan konservatif bagi kesakitan otot dan tulang di luar negara dan dijangka berangkat pulang ke Malaysia pada 21 Februari ini. Kesakitan berkenaan berlaku akibat latihan ketenteraan intensif dan gaya hidup aktif Seri Paduka Baginda yang gemar bersukan sewaktu muda, terutama bermain polo. Pada 7 Februari lepas, Istana Negara dalam kenyataan memaklumkan Seri Paduka Baginda berangkat ke luar negara bagi menjalani rawatan. Pelbagai komen daripada netizen, khususnya para penyokong Kerajaan Perpaduan, mereka mendoakan semoga Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong segera sihat dan pulih semula. Bahkan ada yang mendoakan supaya Baginda cepat pulang ke Malaysia bagi menjalankan tugas sebagai Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk mendoakan yang terbaik kepada ketua negara kita ini, iaitu Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Johor. Janganlah menjadi seperti ulat-ulat yang menyebabkan atau membuat hantaran tidak senonoh sehingga dibuat siasatan terhadap mereka apabila menyebarkan berita yang tidak tepat berkaitan dengan kesihatan Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Jangan jadi derhaka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.